Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 197, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya musim haji adalah beberapa bulan yang telah pun dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh baginya rafath, membuat fasik, berbantah-bantah dalam mengerjakan ibadah haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah mengetahuinya. Dan usahakanlah untuk membuat perbekalan, kerana sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Masih lagi lanjutan ayat yang lalu, iaitu dalam ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ وَلَا تَهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Pada ayat yang lalu membincangkan tentang antara lain kewajipan menunaikan haji dan juga umrah, dan itulah pandangan yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan menunaikan haji dan umrah ni disebut dalam hadis sahih yang banyak, al-hajju wal umratu yanfiyanil faqr kama yanfi al-kir khabath al-hadid, yang maksud bahawa sungguhnya haji dan umrah yang dikerjakan berterusan itu boleh menghilangkan kefakiran, sebagaimana api yang panas itu boleh menghilangkan kekotoran daripada zat besi. Jadi menunaikan umrah dan juga haji ini amatlah digalakkan. Sekarang dalam ayat yang ke-197, Allah SWT memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa haji ini ada bulan-bulan dia. Apa bulan haji? Yang pertama Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Ini namanya bulan haji. Ada 3 bulan. Cuma kebanyakan jemaah haji akan pergi menunaikan haji lepas raya lah, lepas Syawal lah. Tapi sebenarnya musim haji telah bermula pada bulan Syawal lagi. Kerana implikasi hukumnya, kalau seseorang menunaikan ibadah umrah dalam bulan Ramadan, kemudian sampai ke 1-2 Syawal dia buat masih lagi dalam menunaikan umrah, lepas tu dia balik ke tanah air dia. Kemudian bulan Zulhijjah dia pergi haji lagi sekali. Orang yang sebegini tidak diwajibkan untuknya berihram masa masuk ke Mekah, kerana dia telah pun pernah berihram dalam bulan haji pada tahun yang sama. Faham? Orang yang pergi haji, dia wajib berihram. Masuk ke Mekah, dia mesti sudah siap berihram. Sama ada dia masuk dari Jeddah terus, yang mana mikatnya di atas kapal terbang namanya Karnul Manazil, ataupun dia singgah ke Madinah dulu, dan mikatnya untuk masuk ke Mekah itu adalah Bir Ali. Dia mesti dalam keadaan mana sekalipun, dia mesti masuk ke Mekah, menghormati Mekah dalam keadaan berihram. Cuma ada pengecualian kepada insan jenis ini, iaitu dia telah menunaikan umrah sepanjang Ramadan, lepas tu sampai Syawal pun dia buat umrah lagi, kemudian dia balik untuk merayakan Syawal itu kat kampung dia. Jadi maknanya dia pernah berada dalam bulan haji dalam keadaan ihram. Faham? So bila dia datang pergi haji pada bulan Zulhijjah 2 bulan kemudian, dia tak payah lagi berihram, dia pakai baju biasa saja masuk ke Mekah. Jadi inilah dia namanya implikasi hukum bagi orang yang
menunaikan umrah dalam bulan haji. Baik, sekarang Allah SWT jelaskan bahawa haji itu ada musimnya. Haji tidak berlaku setiap tahun. Haji berlaku setahun sekali saja pada 3 bulan tersebut, dan secara fokusnya pada bulan Zulhijjah sahaja, kerana pada bulan itulah adanya wukuf di Arafah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Tapi musim dah mula lebih awal 2 bulan ke hadapan. Jadi Allah gambarkan di sini, siapa yang difardukan padanya ibadah haji, maka tidak boleh rafath. Rafath ni dalam bahasa Arab berarti perkataan-perkataan yang merujuk kepada, atau perbuatan yang merujuk kepada jima'. Kalau orang sudah berkahwin, jeling pada isteri dia, fahamlah nak sesuatu, contohnya, ya, ataupun berkata sesuatu, maka ini semua tidak dibenarkan, ini hukumnya haram. Bila orang sudah berada dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh bercakap, mengerling, bertindak, bagi isyarat, apa sahaja yang merujuk kepada perhubungan suami isteri, hukumnya jadi haram. Bukan semata-mata hubungan suami isteri itu sahaja yang haram, bahkan segala perkara yang dipanggil sebagai muqaddimatul jima', permulaan kepada terdorongnya perhubungan suami isteri itu pun adalah perkara yang diharamkan. Dan bila dibuat adalah komplikasi, ada bab hukum yang dinamakan sebagai dam yang akan dikenakan, ataupun denda kalau kita nak mudahkan orang faham. Begitu juga tidak boleh melakukan perbuatan fusuk. Fusuk ni berarti kita buat perbuatan-perbuatan fasik. Fasik ni dosa lah, bercakap yang sia-sia, melihat aurat orang, kemudian memberikan isyarat yang boleh menyakitkan hati orang. Ini semua termasuk dalam fusuk. Ya, perbuatan fusuk adalah fasik. Perbuatan fasik adalah perbuatan yang mengundang dosa. Baik, kemudian wala jidala fil hajj, tak boleh berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni bila iklim panas, suasana panas, kemudian transportation dekat Mekah pun menguji kita, akhirnya orang pun menjerit-jerit, apa ni, bagi makan kucing ke? Kerana transport dah lambat, jadi kita sampai ke tempat, makanan pun dah basi kadang-kadang, kerana makanan dimasak tu malam tadi lagi. Kita sepatutnya makan pukul 11 pagi, tapi kita sampai dah pukul 5 petang, dah berjam-jam makanan tu dah basi, dah mula marah. Jadi ini akan menyebabkan kurangnya pahala haji, ya, kerana musim haji musim yang sangat climax, terutamanya masa dekat Mina. Masa mula-mula duduk kat Mekah tu, mana ujiannya? Dia bertanya begitulah, biasa je. Sampai ke Arafah masih lagi organize, tapi bila nak daripada Arafah nak menuju ke Mina, nak pergi ke Muzdalifah, masa tu lah baru teruji betul. Beribu, ratusan ribu bas terkandas, nak suruh dia jalan, dia pun tak tahu nak pergi ke arah mana, dia sesat yang lagi susah. Maka duduklah dalam bas. Dalam bas itulah ada yang terberak, terkencing. Masa itulah mula macam-macam ujian. Kat situ climax ibadah haji, yang menyebabkan orang tidak dapat bersabar. Kalau orang pergi umrah tak rasa, lebih-lebih pun dekat airport saja tertahan sikit, sekejap, 2-3 jam. Tapi musim haji ni kemuncaknya adalah peristiwa Muzdalifah dengan Mina. Ya, maka dengan sebab itu Allah mengingatkan wala jidala fil hajj, jangan banyak berdebat kerana ia mengurangkan pahala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, Allah mengetahuinya. Tak payahlah nak diungkit-ungkit, tak payah nak dia cerita-cerita. Rugi kalau bercerita. Kita buat baik cerita, kalau tak saya tak jadi begini tahu, tak saya anak-anak yatim ni tak dapat kerajaan tahu, kalau tak saya jangan haraplah fulan itu dapat itu tahu. Ini semua tuan-tuan menjadikan amalan kita buat gugur, tak ada dipandang oleh Allah SWT. Kita kena selalu train diri kita, ini namanya tauhid. Benih tauhid yang tumbuh dalam diri boleh menyebabkan seseorang itu merasa yakin bahawa apa yang dia buat diperhatikan oleh Allah. Tak payahlah nak nyatakan kepada manusia. Nyatakannya kepada manusia akan menyebabkan pahalanya berkurang, malahan luput terus, dan mungkin tidak dapat perhatian Allah langsung. Maka kita bila buat kebaikan, sembunyikan. Orang ni menjadi mulia di sisi Allah. Kata anak murid Imam Malik, Imam Malik ini adalah seorang imam yang sangat mulia. Dia sebut orang dengan kebaikan kerana kebaikan-kebaikan dilakukannya di belakang orang lebih banyak daripada yang diperhatikan oleh orang. Ini tauhid, ini akidah.
Kerana orang yang akidahnya mantap saja yang akan merasakan bahawa tak apa, manusia tak tahu pun tak mengapa, Allah tahu. Bahawa manusia tahu, lalu Allah SWT tidak menilainya. Dan Allah gambarkan di sini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah perbekalan, buatlah bekalan. Tidak ada bekalan yang lebih indah, lebih elok, lebih otentik daripada takwa kepada Allah SWT. Wattaquni ya ulil albab. Takwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Berakal ni berarti berfikir. Berfikir itu adalah hasil daripada kejernihan hati. Kejernihan hati itu adalah asasnya ikhlas pada Allah SWT. Buat apalah aku buat benda ni, kalau dipandang manusia hebat pun tapi Allah tak nilai, maka tiadalah bahagian untukku di akhirat. Kita semua kena tahu bahawa 3 manusia yang mula-mula dihukum di sisi Allah adalah orang yang tidak ikhlas. Dalam mahkamahnya kelak, untuk dihumbankan ke dalam neraka adalah 3 manusia. Yang pertama, si mujahid, disangkakan jihadnya itu dapat menempatkannya dalam syurga Allah. Rupanya tidak, kerana jihadnya dilakukan supaya manusia pandang dia pahlawan. Dia hilang ikhlas, maka dia diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua pula merupakan seorang dermawan yang menyangkakan selama ini hartanya diinfakkan untuk Islam itu dinilai baik oleh Allah, tapi tidak, kerana infaknya dilakukan semata-mata supaya manusia memuji dan memujanya. Hai hartawan dermawan, maka tiada tempat di sisi Allah untuk orang sepertinya. Yang terakhir sekali siapa? Orang yang alim, yang menyangkakan dengan kealimannya itu dia membantu manusia faham kitab Allah, tetapi dalam dia mengajar tu dia diserang penyakit riak. Dia nak tunjuk-tunjuk pada orang, akulah orang paling alim sekali, maka Allah tidak pandang. Dia dicampakkan ke neraka Allah. Maka ajarlah diri kita untuk ikhlas kepada Allah SWT dan apa yang kita perbuat. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.